A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 118. Sebelum tu kita tengok pengajaran dua ayat yang lepas. Ayat 116 dan 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pengajaran sekaligus dua ayat. Ayat 117, masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Jadi pengajaran untuk dua ayat sekaligus. Pertama, orang-orang kafir walaupun memiliki kekuatan yang hebat, sama ada dari segi harta atau anak-anak, mereka sama sekali tidak mampu untuk mengelak daripada azab Allah, sama ada di dunia atau di akhirat. Yang kedua, kesempurnaan, kebesaran dan kekuasaan Allah. Kesempurnaan, kebesaran dan kekuasaan Allah ke atas hamba-hambanya, sehingga tidak ada satu manusia pun, walaupun yang kafir dan paling jahat, mampu untuk mengelak daripada azab Allah. Yang ketiga, semua harta benda
dan anak-anak sedikit pun tidak boleh menghalang manusia daripada azab Allah. Kecuali harta dan anak itu dimiliki oleh orang yang beriman dan diguna sepenuhnya untuk mentaati Allah. Maka ia akan memberi manfaat kepada pemiliknya, khususnya di akhirat. Yang keempat, orang-orang kafir akan masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Yang kelima, semua harta yang diinfakkan oleh orang kafir atau diinfakkan oleh orang Islam tetapi bukan kerana Allah, maka ianya akan menjadi sia-sia dan bertukar menjadi debu-debu yang berterbangan. Yang keenam, orang yang berakal adalah orang yang sentiasa beramal dan memastikan amalannya mencukupi syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu dilakukan ikhlas kerana Allah dan selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya walaupun hambanya ada yang dicampak ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Sebaliknya, hamba-hambanya sendiri yang menzalimi diri sendiri. Okey. Kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Okey, kalau ayat sebelum ni Allah mencerita pasal ahli kitab yang sebelum tu yang tak beriman, kemudian Allah tu berlaku adil dengan memuji juga ahli kitab yang beriman dengan sifat-sifatnya.
Kemudian Allah cerita balik orang-orang kafir yang mana harta dan anak-anak sedikit pun tidak akan menghalang mereka daripada azab Allah, dan apa yang diinfakkan oleh mereka sia-sia. Jadi ayat malam ni Allah cerita pula tentang orang munafik. Orang munafik. Sebab di zaman Rasulullah, musuh Nabi dan musuh orang beriman ada dua. Satu, yang terang-terang kafir, zahir dan batin. Dan yang kedua, musuh yang lagi bahaya ialah yang pada zahirnya Islam dan pada batinnya kafir. Jadi ayat malam ni Allah cerita pula tentang perangai orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menggambarkan bahawa itulah betapa sukarnya, betapa beratnya tanggungjawab Rasulullah dan orang beriman dalam menyebarkan Islam dan menegakkan Islam dengan dikelilingi oleh musuh, sama ada kafir ataupun dari dalam, iaitu orang munafik. Okay, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Okey, bila Allah sebut orang, wahai orang beriman, apa pengajaran yang dapat kita ambil? Dan kita dah jumpa banyak kali dah. Mungkin ini yang ke berpuluh. Ha? Kita bagi perhatian lebih. Kenapa kena bagi perhatian lebih? Sebab bila Allah direct sebut orang beriman, mana Allah nak bagi tahu iman itu ada tuntutannya, ada tanggungjawab. Kalau betul kamu mendakwa beriman, dan bukan setakat dakwah, dia mesti ada tuntutannya. Jadi tuntutan orang beriman ialah apa yang aku nak bagi tahu selepas ni. Jadi bukti kamu beriman ataupun tak, pertama, tengok kamu ikut tak perintah Allah selepas ya ayyuhallazina amanu. Bila kamu ikut, itulah tanda kamu beriman. Bila kamu tak ikut, itulah tanda kamu sebenar tak beriman, hanya sebagai dakwaan. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya bila Allah sebut orang beriman, Allah nak bagi dorongan kepada orang yang mengaku beriman. Sekiranya kamu mengaku beriman, jom amalkan ini. Dan yang berkata ni siapa? Allah. Kalau kita betul-betul cintakan Allah, kita akan sentiasa bersedia untuk mendengar dan taat. Sebab nilai iman di sisi Allah adalah nilai yang sangat tinggi dan mulia. Hanya orang yang beriman sahaja yang nak menjadi orang yang betul-betul beriman di sisi Allah. Maka bagi orang beriman, dia akan pastikan bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, dia dengar betul-betul, dia faham dan dia amalkan. Sebagai bukti dia adalah orang yang beriman. Okey. Wahai orang beriman, la tattakhizu, janganlah tattakhizu, kamu mengambil bitana. Apa makna bitana? Teman dekat dalam bahasa Arab apa dia? Tak dalam bahasa Arab. Apa dia? Qarib ataupun sahabat ataupun rafiq, kan? Tapi Allah tak guna. Semua tu Allah tak guna. Qarib pun Allah tak guna, sadiq pun Allah tak guna, sahabat ataupun sahib pun Allah tak guna, rafiq pun Allah tak guna. Sebaliknya Allah guna bitana. Jadi bila Allah guna perkataan yang bukan sebenar, mana Allah nak beritahu sesuatu yang seharusnya kita faham. Asal perkataan bitana apa dia? Agak-agak apa dia? Ba
Ta, nun. Ha? Dalam. Kalau luar, dia bila dalam ada luar kan? Batin. Daripada perkataan batin, lawan dia ialah zahir. Jadi bitanah ni ialah dalam. Lawan dia ziharah. Yang ni daripada perkataan batin, yang ni daripada perkataan zahir. Maaf, zahir, batin. Sekali setahun je, hari raya je. Okey, jadi Allah bila kita tengok terjemah, dia terjemah apa? Kawan rapat. Tapi Allah guna perkataan apa? Batin. Apa makna batin? Dia bitanah ni daripada perkataan bitanatus saub. Bitanatus saub, saub pakaian. Apa dia bitanatus saub? Iaitu bahagian dalam ni. Yang bahagian dalam. Batin. Yang bahagian luar ni dia panggil apa? Ziharatu as-saub. Jadi Allah nak gambarkan orang ni terlalu rapat, maka Allah guna perkataan apa? Bahagian dalam, bahagian belah dalam pakaian. Jadi yang paling rapat dengan badan kita, bahagian luar pakaian ke bahagian dalam? Dalam. Kalau pakaiannya ada akalah, yang mana lebih tahu rahsia badan kita? Ada kurak ke, ada jerawat ke? Yang mana? Dalam. Jadi Allah nak begitu, bitanah ialah orang yang sangat rapat, yang tahu segala rahsia kita. Seolah dia pakaian kita. Okey, bitanah ni mufrad. Kalau jamaknya apa? Jamaknya? Cuba reka. Ada dalam Quran. Batain. Ada dalam Quran. Ingat tak ayat ni? Batainuha. Siapa ingat? Cuba buka surah Ar-Rahman. Ayat 54 ke? Surah Ar-Rahman. Muttaqi'ina ala muttaqi'ina ala furushin batainuha min istabrakin. Wajana jannataini. Dan okey, Allah nak begitu nikmat ahli syurga. Cuba tadabbur, cuba hayati. Beza tak dengan nikmat kat dunia yang kita duk kejar tu? Muttaqiina, ahli syurga, Allah gambarkan cara duduk dia. Allah nak cerita rehatnya, bahagianya ahli syurga. Allah cerita apa dah? Cara duduk. Muttaqiina, mereka duduk macam mana? Kalau baring tu macam orang penat, keletihan, nak tidur kan? Kalau duduk macam ni nampak macam orang relax tak? Tak, ni nak belajar. Dan dalam di syurga tadi tak ada meja-meja kelas ni, tak ada meja lipat, tak ada dah. Orang duduk macam mana? Macam Usama tu. Dia ada menyandar kan? Ada tempat letak tangan. Itu gaya orang yang relax, bahagia, tak ada masalah. Dan duduk pula di atas apa? Furush. Furush, hamparan-hamparan. Tikar getah tak ada dah. Hamparan. Dan hamparan pula mewah. Daripada apa? Batainuha. Kalau satu, bitanah. Satu. Kalau jamak plural, batain. Mana apa tadi bitanah? Bahagian dalam. Hamparan tu Allah nak begitu mewah tak mewah apa dia? Allah tak cerita yang bahagian atas. Bahagian bawah hamparan adalah daripada sutra. Bawah.
Subhanallah. Allah nak cerita hebatnya sutera, hamparan bahagian atas, Allah tak cerita yang atas. Allah cerita yang bahagian bawah. Kalau bawah, bahagian bawah tu, kapek tu, bawah pun sutera, atas tak payah cakap lah. Istabrak ni sutera yang kasar. Yang bahagian atas tu sutera yang lembut. Kita pernah tak beli kapet? Beli kapet, atas tu lembut, bawah pun lembut, sama dengan atas. Ada? Adakah? Tak ada. Kalau ada masalah tak? Ada masalah. Sebab orang tak nak tengok kat bawah. Tapi di syurga Allah beritahu yang bawah pun bahagian bawah dah mewah, yang atas lagi mewah. Okey. Jadi Allah larang orang beriman. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, antara sebab turun ayat ni ialah bila orang Ansar beriman, kerana orang Ansar ni dia terdiri daripada Aus dan Khazraj. Dan sebelum mereka beriman, sebelum Nabi datang ke Madinah, mereka ada perjanjian MOU dengan orang-orang Yahudi. Ada yang sokong Yahudi Bani Quraizah, ada yang sokong Yahudi Bani Nadir. Tapi bila orang Ansar beriman, hubungan berasaskan perjanjian, dan ada orang yang Khazraj ni berkahwin dengan keluarga Yahudi, ada hubungan abang ipar, adik ipar, bapa mentua. Jadi bila mereka masuk Islam, hubungan tu susah untuk dipisahkan. Ini cabaran orang-orang beriman di peringkat awal. Kita tak ada cabaran tu, kan? Kadang-kadang adik ipar rapat sangat, semua rahsia dia cerita. Bila dia masuk Islam, tabiat menceritakan rahsia tu berterusan, termasuklah rahsia Islam. Maka turun ayat ni, Allah kata jangan kamu mengambil bitanah, apa tadi, kawan yang sangat rapat, sehingga semua rahsia kamu cerita pada dia, sedangkan min dunikum, dia bukan, apa makna dunikum? Kawan apa ni panggil? Kawan special, kawan rapat. Min dunikum, dari apa makna selain kamu, selain agama kamu. Dia bukan beriman. Sebab apa? Bila dia tak beriman, bahaya tak kalau kamu bagi tahu rahsia orang Islam? Bahaya. Dia sentiasa mencari rahsia dan untuk hancurkan Islam. Jadi haram orang Islam di Madinah ketika itu mengambil kawan rapat, sama ada abai ipar ke bapa mentua ke, kan, sebagai bitanah, menjadi kawan yang rapat ataupun special, sekiranya mereka bukan beragama Islam. Kemudian kenapa tak boleh? Allah beritahu sebab la ya'lunakum. Apa makna la ya'lu? La ya'lu daripada al-ilyu. Al-ilyu. Kalau fa'il ala ya'lu, makna dia at-tarku. Makna dia ialah taraka, meninggal. Jadi la ya'lunakum, sebab apa tak boleh ambil mereka yang bukan daripada agama kamu, yang memang sebelum tu kawan rapat kamu, tak boleh teruskan hubungan kawan rapat. Sebab la ya'lunakum khabala, mereka tidak akan tinggal kamu sama sekali untuk khabala. Khabala ni ada makna asyar, jahat ataupun buruk, ada makna al-fasad, rusak, dan ada makna naqsul aqli, akal dia kurang. Jadi apa maksud ayat ni? Bitanah ni kalau dia bukan agama kamu, tapi sebelum kamu Islam dia kawan rapat, dia akan sentiasa berusaha, dia tidak akan tinggalkan usaha untuk menjadikan kamu jahat, rusak, ataupun akal kamu ada masalah. Boleh faham? Jadi tengok situ terjemah, dia terjemah apa?
Tapi sini la ya'lunakum dia terjemah apa? Sama lah tu. Mereka tidak akan meninggalkan usaha keras mereka untuk merosakkan kamu ataupun menjadikan kamu murtad. La ya'lunakum, mereka tidak akan berhenti merosakkan kamu. Satu, ini sebab pertama, haram menjadikan mereka itu sebagai bitanah. Yang kedua, waddu. Dan waddu apa dia? Waddu daripada perkataan wud, iaitu cinta, suka. Mereka sangat suka ma'anitum, apa yang anitum apa dia? Yang menyusahkan, masyaqqah, menyusahkan kamu. Makna yang kedua apa dia? Bitanah ni orang munafik di kalangan Yahudi yang sebelumnya ada hubungan. Dia akan sentiasa buat apa saja yang akan menyusahkan kamu. Boleh? Lepas dos pertama, dos kedua. Lepas dos kedua, booster. Lepas penggalak yang ketiga. Okey, anito ni apa yang kamu susah. Ada satu ayat yang makna dia perkataan sama dan makna pun sama. Ma'anitum. Cuba buka surah At-Taubah. Ayat 1, 2, 7. Laqad ja'akum 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tengok Allah puji Rasulullah, sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah yang Allah puji apa dia? Laqad ja'akum, pasti sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul. Dan Rasul itu pula satu nikmat kepada kamu, iaitu min anfusikum. Dia adalah daripada kalangan kamu. Apa makna daripada kalangan kamu? Daripada bangsa kamu, bangsa Arab. Kalau Rasul daripada bangsa lain, sukar untuk kamu menerima. Dan Rasul juga daripada kalangan kamu, makna kamu kenal dia daripada kecil lagi. Bahkan kamu gelarkan dia Al-Amin. Apa sifat Rasul yang terpuji ni? Azizun. Apa makna aziz? Ni orang Melayu suka baca ni dua ayat terakhir surah At-Taubah kan? Betul kan? Bila dia baca? Dalam solat. Luar solat pun dia baca kan? Betul baca tak? Kalau tak baca bukan Melayu lah. Jadi apa makna azizun? Sangat tak, yang tamak bawah harisun. Azizun sangat berat. Sifat Rasulullah yang terpuji apa dia? Rasulullah sangat berat. Ke atasnya, ke atas dirinya sangat berat. Apa yang memberatkan Nabi? Apa yang membembarkan Nabi? Ma'anitum. Apa yang menyusahkan kamu? Ma'anitum. Orang kafir nak menyusahkan kamu. Nabi pula sangat berat bila orang beriman ditimpa kesusahan. Dan kesusahan yang paling besar apa dia? Mereka tak beriman, mereka syirik, mereka buat maksiat. Okey, boleh? Azizun. Nabi
Bila orang beriman susah je, Nabi jadi susah. Kita biasa tak tengok orang beriman yang susah, kita pun jadi susah hati, ataupun tak peduli? Saya nak jawab. Nabi hidup senang tak? Susah. Nabi sendiri pun susah, tapi Nabi tak pernah merungut sebab kesusahannya. Yang Nabi merungut kesusahan sahabat. Kan? Kita hidup senang, tapi kita juga masih merungut ke tak cukup senang. Betul? Itulah kita. Apa ni kata pepatah? Bila kita susah, orang tengok kita kan, dia pun bagi nasihat, sabarlah. Kita jawab apa? Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itu pepatah Melayu, tapi Nabi tak pakai. Nabi tak pakai pepatah tu. Yang Nabi pakai apa dah? Terbalik. Bila Nabi tengok orang beriman, Nabi kata apa? Pepatah tu diterbalikkan. Lagi berat mata memandang. Berat sahabat yang memikul, tapi berat lagi mata Nabi yang memandang. Boleh faham? Terbalik. Jadi kerja Nabi banyak memikirkan masalah umat. Kemudian sifat kedua, harisun alaikum. Apa makna haris? Haris ni makna sangat tamak. Tamak apa ni? Apa yang Nabi tamak? Untuk memberi hidayah, petunjuk kepada manusia. Sangat tamak. Sampai Nabi kadang-kadang tak cukup tidur, tak cukup rehat, tak cukup makanan. Sebab apa? Asyik usaha dan tamak nak berdakwah. Okey? Jadi dua, haram mengambil bitanah sebagai kawan baik. Pertama, sebab mereka sentiasa nak merosakkan kamu. Yang kedua, mereka sentiasa suka sangat melihat kamu susah. Yang ketiga, qad badatil baghdha. Sesungguhnya badat. Apa makna badat? Badat ni jelas, nyata. Jelas al-baghdha, kebencian. Min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Ini sebab ketiga, haram mengambil mereka sebagai bitanah, sebagai kawan baik. Apa maksud ni? Qad badat, telah nyata kebencian mereka kepada kamu. Di mana? Di apa makna tu? Dia bahasa Arab macam ni. Badat, beza. Bada tu makna zahara. Makna zahara, jelas ataupun nampak. Satu lagi makna abda. Abda makna dia sengaja menzahirkan. Yang ni bada, dia bukan niat pun nak menzahirkan, tapi terkeluar. Boleh faham tak? Kalau abda, dia tak cerdik lah, sebab dia orang munafik. Bila munafik, dia akan sentiasa sembunyikan kebencian dia kepada orang beriman. Tapi Allah nak bagi tahu apa? Sebab dia terlalu benci, kadang-kadang terkeluar. Boleh faham? Kadang-kadang kawan baik kita kan, kita tak tahu dia benci, tapi kadang-kadang nampak perkataan dia, nampak macam kita tersedar apa dah daripada perkataan yang terkeluar. Dia bukan sengaja, tapi itulah sebagai tanda dia sangat benci pada kita. Kadang-kadang terkeluar. Boleh faham? Dan di sini juga menunjuk apa? Orang munafik ni sangat benci kepada orang beriman. Sampai satu tahap dia tak boleh kontrol, terkeluar. Okey. Yang keempat. 1, 2, 3. Yang keempat. Wa ma tukhfi, dan apa yang kamu
apa yang disembunyikan oleh dada-dada mereka. Sudur apa makna? Sebenarnya sudur tu dada, tapi maksud ayat ni apa dah? Hati. Kenapa Allah tak sebut wa ma tukhfi qulubuhum? Kadang-kadang Allah nak sebut hati, tapi Allah sebut tempatnya. Hati tempatnya di mana? Di dada, kan? Oleh dada mereka ataupun hati-hati mereka. Akbar, lagi besar. Apa maksudnya? Yang ni terkeluar. Dan itu pun kadang-kadang kamu tak perasan, tapi Allah beritahu. Yang betul-betul dalam hati yang tak terkeluar tu lagi besar kebenciannya kepada kamu. Boleh faham? Dia sahabat-sahabat tahu tak apa dalam hati orang munafik? Tak tahu. Bila tak tahu, macam mana mereka nak kenal? Macam mana mereka nak kenal? Apa dia? Pakaian sama. Nabi pakai jubah, dia pakai jubah. Nabi pakai serban, dia pakai serban. Tapi dia tak salat subuh pun waktu bila? Waktu gelap. Jadi orang pun tak tahu siapa pergi, siapa tak pergi. Sebab tu dia berani tak pergi. Sebab orang tak tahu. Apa dia? Nanti Allah akan sebut. Bila benda dalam hati ni tak nampak, maka Allah suruh kita berhati-hati dengan perbuatan. Dengan perbuatan dan juga dengan perkataan. Kadang-kadang terkeluar. Tapi kadang-kadang tak keluar langsung. Kena tengok perbuatan dia. Nanti ayat akan datang. Allah akan cerita. Tanda-tanda nak kenal musuh dalam selimut, kan? Gunting dalam lipatan. Kadang-kadang duduk satu kelas dengan kita, kan? Kadang-kadang bersama kita, lepas sekian lama keluar dia kutuk habis-habis kita, kan? Okey. Qad bayyana, sesungguhnya bayyana apa dah? Kami telah jelaskan lakum, bagi kamu, ayat, tanda-tanda. Ini tanda-tanda apa ni? Apa dia? Ada dua tafsiran. Pertama, tanda-tanda ayat Al-Quran. Yang kedua, tanda-tanda orang munafik. Dan pendapat paling kuat ialah tanda-tanda orang munafik. Sebab Allah perintah jangan ambil mereka sebagai kawan dekat. Walaupun dia abang ipar ke, bapak mertua ke, mak mertua ke, jangan. Dan sahabat pun tak tahu sebab. Maka Allah kata, kami dah jelaskan sebab-sebabnya. Sebabnya cukup jelas. Kemudian, in kuntum, sekiranya kuntum adalah kamu ta'qilun, kamu berakal. Apa maksud hujung ayat ni? Sekiranya kamu ada akal. Apa makna? Tadabbur. Jadi kalau belajar tafsir belum tentu faham. Tadabbur lagi dalam. Apa maksud hujung ayat ni? Kalau kamu ada akal, jangan ambillah orang yang akan merosakkan diri kamu. Kalau kamu ambil juga, kamu memang tak ada akal. Jadi Allah nak apa ni? Banyak ayat Quran, termasuk ayat ni, mendorong orang beriman supaya guna akal. Jangan sembrono ikut je. Orang buat ikut. Itu bukan orang beriman. Guna akal. Yang ni Nabi buat. Yang sahih dijamin diterima oleh Allah. Yang ni bukan Nabi buat. Orang ramai buat. Guna akal lah, mana lebih baik. Kan? Jangan pertahankan benda yang kurang baik daripada yang Nabi buat. Mana akal kamu ada?
Ada masalah. Macam mana kamu boleh ambil kawan baik, alasannya abai ipar, bapa mertua, sedangkan inilah sifat-sifat mereka, sangat benci pada kamu. Macam mana kamu boleh ambil? Kamu tak berakal. Satu. Yang kedua, sekiranya kamu berakal, ayat tanda-tanda yang kami jelaskan cukup jelas. Kalau tak jelas, makna apa? Betul ke? Betul. Tak berakal itu. Boleh faham? Dan di sini juga ayat ni Allah nak mendorong kita pada supaya sentiasa sepanjang masa jadi orang berakal. Betul tak berakal? Okey, cuba berfikir. Jadi orang nak buat benda-benda yang bukan sunnah kan. Cuba tanya dia. Jangan tanya, ada akal ke tak? Kamu orang berakal kan? Okey. Betul? Okey, setuju. Yang ni yang Nabi buat. Sahih. Yang ni bukan Nabi buat. Kita tak kata salah. Tapi antara dua ni, yang Nabi buat, hadis sahih. Dan Allah bagi syarat. Tanda aku cinta, ikut yang Nabi buat. Bukan ikut yang orang ramai buat. Kalau kamu berakal, kamu pilih yang mana? Agak-agak lah. Dia akan jawab apa? Kalau dia kata jawab itu, makna dia tak berakal. Jangan terhukum, ini salah, ini bid'ah. Dia tak boleh terima. Ajak dia berfikir. Boleh. Ini ajak. In kuntum. Betul tak kamu berakal? Okey, cuba fikir. Patut tak ambil dia sebagai kawan rapat? Okey. Ayat ni sama dengan ayat pertama surah Mumtahanah. Cuba tengok. Surah Al-Mumtahanah. Ayat pertama. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Sama Allah seru orang beriman. La tattakhizu. Jangan kamu ambil musuh aku. Dan dia juga musuh kamu. Jangan kamu ambil dia sebagai aulia, penolong, pembantu. Macam mana kamu ambil musuh sebagai penolong, pengurus? Dia sembunyikan. Dia campakkan mawadah kepada kamu. Zahirnya dia macam dia sayang pada kamu. Sebab dia orang munafik, dia akan tunjuk dia sayang pada kamu. Lepas tu, sedangkan mereka telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah daripada kebenaran. Mereka dah kufur. Tapi pada zahir mereka macam beriman. Lepas tu, lagi dahsyat ialah mereka ni lah yang mengusir Nabi Muhammad daripada negeri asal Nabi, iaitu Mekah. Okey. Ayat ni sebab turun ialah, pernah dengar tak kisah Hatib bin Balta'ah? Hatib bin Balta'ah. Pernah dengar? Sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan Badar tapi buat dosa besar. Jenayah besar dia buat. Kalau ikut undang-undang negara, dia patut dibunuh. Apa dosa dia? Masa Nabi nak buka kota Mekah, Nabi nak serang Mekah dan nak buka kota Mekah, Hatib ni ada saudara mara lagi masih yang ada kat Mekah. Itu dia panggil bitanah. Ada perasaan masih, dia bukan orang lain, dia kawan rapat, dia saudara mara aku kan. Jadi dia, bila Nabi masuk Mekah, dia fikir apa dah? Saudara mara dia ataupun kawan rapat dia mungkin akan dirampas semua harta. Maka dia nak bantu, nak selamatkan ni bitanah yang masih ada kat Mekah tapi bukan Islam. Dia pun hantar surat bagi tahu rahsia perancangan Nabi nak buka kota Mekah melalui seorang wanita kan. Dengar kisah ni? Oh, tak pernah dengar. Okey, lepas tu Allah beritahu pada Nabi dan Nabi perintah pada Ali kejar wanita ni. Setelah dapat kejar, Ali kata keluarkan surat yang dikirim oleh Hatib. Wanita tu kata tak ada. Surat tu dia letak kat mana? Kat sanggul. Sebab tu lah perempuan kalau sanggul tinggi tu bahaya. Mungkin dia simpan sesuatu kat sanggul tu. Lepas tu Ali kata apa?
Kalau kamu tak keluarkan, kami akan bogelkan. Maksud bukan nak bogel, tapi nak paksa supaya dia keluarkan. Akhirnya dia keluarkan. Jadi bila dapat surah itu betul-betul daripada Hatib bil Batang. Itulah turun ayat 1 surah Mumtahanah. Jangan kamu ambil musuh aku dan musuh kamu sebagai penolong, sebagai bitanah. Dan ada sahabat nak bunuh ni sebab dia buat jenayah besar tu, membocor rahsia kerajaan. Tapi Nabi maafkan sebab apa? Sebab dia ahli Badar. Itu kelebihan orang yang terlibat dalam peperangan pertama dalam Islam. Kadang-kadang kita rasakan, kenapa sahabat buat macam ni? Kita tak duduk di tempat mereka. Kita ada tak saudara mara kita yang kafir? Yang jadi musuh pada kita? Tak ada. Jadi ujian cabaran tu kita tak hadapi. Sahabat hadapi. Okey, kemudian ha antum. Ha antum. Apa dia? Ha ni litambih. Ini ha. Dia terjemah apa tu? Ha? Lebih tepat awaslah. Ha ni litambih, untuk bagi peringatan. Awaslah. Antum, kamu, ulai, ini, awaslah kamu akan ini. Tuhibbunahum, kamu cintakan mereka. Jadi Allah kata, kamu cinta pada mereka. Siapa mereka ni? Bitanah, orang kafir. Tapi dia rupanya di luar Islam, munafik. Kenapa soalan dia? Kenapa sahabat cinta pada mereka? Sebab pada zahirnya mereka Islam. Satu. Yang kedua, kadang-kadang bukan Islam tapi sebab saudara mara. Kadang-kadang bapa dia kafirkan. Boleh tak cinta pada bapa yang kafir? Tak boleh langsung. Terputus. Okey. Jadi Allah bagi tahu kamu cinta pada mereka. Sebab apa? Sebab rupa mereka Islam. Dan itu menunjukkan salah tak orang Islam sayang pada saudaranya yang pada zahirnya Islam? Salah ke tak? Tak salah. Bahkan itu adalah tuntutan. Nabi kata, Allah sebut apa dalam surah Al-Hujurat? Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman hanyalah orang beriman itu sentiasa bersaudara, macam adik-beradik. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia sayang pada saudaranya sebagaimana dia sayang pada diri sendiri. Inilah sifat orang beriman. Yang munafik dalam hati kita tak tahu. Dan ini juga menunjukkan bahawa haram kita membenci sesama Islam. Haram. Okey. Tetapi Allah kata wala yuhibbunakum, dan mereka tidak cintakan kamu. Kamu cinta mereka tapi mereka tidak. Macam mana orang beriman tahu orang munafik tak cinta pada mereka? Allah yang bagi tahu. Bila Allah begitu menunjukkan apa? Apa pengajarannya? Pengajarannya ialah Allah sangat-sangat sayang dan sangat-sangat prihatin dengan orang beriman. Aku sayang pada kamu. Berhati-hati dengan mereka ni. Pada zahir nampak mereka sayang, tapi sebenar aku nak beritahu kamu, mereka benci kamu. Dan sebenarnya ini juga sifat orang kafir. Orang kafir ni kalau nak kata sayang pada orang beriman, susah nak masuk akal. Sebab bila dia kafir, dia kufur kepada Allah, dia menentang Allah. Macam mana boleh sayang kepada orang yang beriman kepada Allah? Dia sendiri kufur kepada Allah. Okey, wa tu'minuna, dan
Ini Allah nak bagi kita perbezaan antara orang beriman dengan orang munafik. Perbezaan pertama, kamu sayang pada mereka tapi mereka benci pada kamu. Wa tu'minuna, dan kamu, perbezaan yang kedua, kamu beriman dengan kitab. Kitab apa ni? Tak. Kalau kita belajar bahasa Arab, alif lam ni ada banyak makna dia. Antara alif lam ni makna dia adalah lil jins. Lil jins makna jenis. Alif lam menunjukkan jenis kitab, iaitu semua jenis kitab. Jadi Allah nak beritahu perbezaan kamu dengan bitanah ni. Yang kedua, kamu beriman dengan semua kitab. Quran, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, semua kamu beriman. Kullihi, semuanya. Tapi mereka, bila kamu beriman dengan semua, Allah nak beritahu apa? Mereka taklah. Kalau Yahudi beriman dengan kitab apa? Sebenarnya pun tidak. Kan? Dia mendakwa aja. Nasrani pula beriman dengan kitab apa? Sebenarnya pun tidak. Itu dakwaan. Kemudian sifat yang ketiga, wa iza, dan iza apabila laqukum, mereka jumpa kamu. Laqu daripada liqa, ila liqa. Bila mereka jumpa kamu, apa sikap mereka? Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Apa yang membuktikan mereka beriman? Apa dia? Mulut je lah. Jadi sebab tu mulut tu tak boleh pakai. Kita nak tengok orang beriman, jangan tengok apa yang dia cakap, tapi tengok apa yang dia buat. Sebenarnya ayat ni Allah nak mengajar kita jangan mudah tertipu dengan ucapan. Saya setuju dengan Ustaz kan. Saya sangat suka dengan kelah Ustaz kan. Jangan mudah terpedaya, wahai Ustaz. Wa iza, dan apabila khalau. Apa makna khalau? Mereka beredar. Ataupun mereka berada sendirian. Tak ada jumpa orang beriman, kami sama dengan kamu, tak ada masalah. Sama-sama beriman. Tapi bila bersendirian, khalau daripada khalwah. Apa mereka, sikap mereka pada? Abdu. Mereka menggigit. Abdu alaikum. Alaikum apa dia? Ke atas kamu. Anamil. Anamil apa dia? Hujung jari. Anamil atraful asabi'. Hujung jari. Sebab apa ni? Dia gigit jari sebab apa? Minal ghaiz, dari kerana marah. Ghaiz, marah. Apa yang dia marah ni? Sebab apa orang munafik marah sangat ni? Sebab dia tengok orang beriman tetap bersatu, tetap berkasih sayang, tetap istiqamah dengan akidah, dengan amalnya. Mereka kecewa. Dan mereka sangat geram, sangat marah. Apa bukti? Mereka sangat geram dan sangat marah. Gigit jari. Ini tanda-tanda lah, antara tanda lah. Bila kita nak marah sangat kadang-kadang, gigit jari kan? Pernah tak gigit jari? Tak pernah kan? Gigit kuku pernah kan? Jadi di sini juga Allah nak beritahu apa ni? Dia, apa yang dalam hati kadang-kadang terzahir dalam bentuk perbuatan. Kadang-kadang orang tu marah sangat, nampak apa? Tindakan dia apa dia? Balik kunci kan? Kadang-kadang mulut keluar perkataan, itu tanda marah lah tu. Itulah gambaran apa yang dalam hatinya. Tendang kereta kan? Nak buka kereta tak boleh. Dia pun tendang. Kereta siapa? Kereta dia sendiri. Ada saya tengok satu masa tu,
Dia start kereta tak boleh. Dia keluar pun, dia tutup pintu kuat-kuat. Geram sangat kan. Pada kereta dia. Kalau rosak kereta orang, okey juga kan. Itu tanda-tanda orang marah. Jadi dalam tafsir, ahli tafsir mengatakan apa? Dia gigit jari itu, seolah jari itu adalah orang beriman. Kalau boleh dia nak gigit dan nak kunyah orang beriman tu. Sebab terlalu geram dan benci. Dengan apa ni? Dengan satu nikmat orang beriman, dia dapat hidayat. Yang kedua, orang beriman sentiasa bersatu padu, sentiasa kuat dan berkasih sayang. Dia lagi sakit hati. Maka qul, Allah perintah. Sebab itulah ghaiz ni marah. Ini sifat siapa ni? Sifat marah ni sifat siapa ni? Orang kafir, orang munafik. Manakala sifat orang beriman? Orang beriman ada tak marah? Ada. Tapi kontrol. Sebab tu Allah puji orang beriman ialah Al-Kazimina Al-Ghaiza. Ni Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Berlombalah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan berlomba kepada syurga seluas langit dan bumi. Dan syurga seluas langit dan bumi uiddat lil muttaqin. Dia sediakan untuk orang bertakwa. Antara sifat orang bertakwa yang layak dapat syurga, al-kazimin al-ghaiza, tahan marah. Betul? Susah tak nak tahan marah? Itulah gambaran susahnya nak masuk syurga, iaitu susahnya nak tahan marah. Bila tak boleh nak kontrol marah, bayangkan mungkin kita masa depan di syurga gelap. Jadi latih-latih supaya dapat tahan marah. Maka bila mereka marah sampai gigit jari, Allah perintah pula pada Nabi, qul, katakanlah wahai Muhammad, mutu. Mutu apa dia? Ini bahasa Arab, bahasa Arab, bukan mutu tu. Bukan. Matilah oleh kamu. Bi ghaizikum, dengan kemarahan kamu. Apa maksud dia? Bila orang munafik balik pada sama mereka ataupun bersendirian, dia geram sangat sampai gigit jari. Maka Allah tahu, dan Allah beritahu pada Nabi, beritahu pada mereka yang geram sangat ni, yang marah sangat ni, apa dia? Matilah kamu dengan marah tu. Maksud apa tu doa? Dia ada dua maksud. Pertama, kekallah kamu dengan kemarahan kamu sampai kamu mati. Itu yang pertama. Yang kedua, matilah kamu disebabkan kemarahan kamu yang melampau. Ada tak orang sampai tak bunuh diri sebab marah? Ada? Ada? Ini adalah dalam bentuk doa. Okey. Jadi kalau siapa marah sangat, boleh tak kita baca ni? Mutu bi ghaizikum. Boleh? Kalau dia tak faham, dia tak marah, tapi kita berdosa tak? Berdosalah kita sebab kita salah orang berdoa. Kawan tu bukan orang munafik pun. Yang ni doa untuk siapa ni? Orang munafik. Innallah, sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, bizati sudur. Apa dia bizati sudur? Apa dalam hati kamu? Banyak Allah cerita sudur kan? Mana Allah nak cerita apa tu? Apa yang dalam hati. Pengajarannya apa? Asas amalan tu diterima ialah hati, ikhlas. Kadang-kadang zahirnya dah cantik dah,
dengan solatnya ikut sunnah Nabi, hajinya cara haji Nabi, tapi hati tak ikhlas, suka cerita pada orang. Jadi bila hati tak ikhlas, semua merosakkan amalan. Sebagaimana Nabi sebut, dalam badan manusia ada seketul daging. Kalau baik seketul daging, satu anggota badan akan jadi baik. Okey, boleh eh? Lepas tu ayat satu lagi ni, yang ayat yang Allah bongkar lagi, cara nak kenal orang munafik. Ayat 120. Kita sambunglah sebab tak tulis kan. Ha? Tak, masa nak habis kan? Dah habis tu. 10 minit. Nak sambung boleh je. Tapi Usama kena tulis biasa-biasalah. Jangan tulis khat catat jadi lama pula. Ataupun buka Quran. Ha? Tapi nanti belajar tak puas hati pula. Tak boleh, tak ada mana harfiah. Okey, saya tulislah Usama. Ha? Tapi jangan cela tulisan saya. Sebab ayat yang 120 ni ayat kira bersambung, pelengkap tentang sifat orang munafik. Apa dia? Cuba baca. In tamsashum tamsaskum kan? Hasanatun tasuhum wa in tusibhum tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum innallaha Okey. Ayat seterusnya, ayat 120, pembongkaran yang lagi jelas tentang sifat munafik. Jadi bila Allah semakin bongkar sifat munafik itu sebagai tanda apa tu? Satu, Allah sangat sayang pada orang beriman. Yang kedua, Allah nak orang beriman betul-betul berhati-hati dengan orang munafik. Sebab kalau orang kafir tak ada masalah. Orang kafir clear. Tapi yang tak clear, yang tak jelas apa dia? Orang munafik. Jadi Allah kata, ini tanda seterusnya. In tamsaskum. Sekiranya. Tamsaskum apa dia? Masa menyentuh.
Maksud dia menimpa. Sekiranya menimpa kamu hasanatun, sebut dalam bentuk nakirah. Bila nakirah makna apa? Apa? Umum. Makna apa umum? Apa saja kebaikan, walaupun sekecil zarrah. Apa-apa kebaikan tasukhum, ia mendukacitakan mereka ataupun menjadikan mereka sedih. Ini tanda ni. Yang munafik dalam hati tak nampak, tapi ada tanda di luar. Apa dia? Bila kamu orang beriman dapat apa-apa kebaikan, nikmat sihat ke, nikmat dapat anak ke, maka sangat-sangat menyedihkan mereka. Itu tanda apa? Munafik. Sebab tu antara hak orang beriman apa dia? Bila saudara kita dapat berita gembira, hak kita ke atasnya apa dia? Kita kena gembira dan ucap takziah. Kalau dia dapat nikmat dan kita tak suka, kita ada sifat munafik. Oh, beli kereta baru lagi. Itu tanda apa tu? Tanda apa tu? Ciri-ciri munafik. Bukan munafik, tapi ciri-ciri munafik. Asyik pindah rumah aja kan? Tak ada kerja lain kan? Itu sebenarnya ayat-ayat ada masalah dalam hati. Tahniah, awak selalu pindah rumah, semoga diberkati kan? Semoga akhirnya kamu mendapat sebuah istana di syurga. Okey, ke Perli. Okey. Wa'in dan sekiranya tusibkum, menimpa, tusib daripada musibah, menimpa kamu, sayyi'atun, lawan hasanah, apa-apa keburukan. Miskin, sakit, anak mati, suami mati, isteri meninggal kan? Covid ke? Apa sikap orang munafik? Yafrahu. Mereka gembira dengannya. Boleh? Sebab tu ulama kata, kalau orang tanya apa definisi musuh, macam mana kita nak kenal musuh? Daripada ayat ni, musuh kita ialah kadang-kadang mulut dia cantik kan, manis je, tapi bila kita sihat dia tak gembira. Itu musuh sebenar. Bila kita sakit, senyum je, ustaz sakit. Itu mana apa? Dia sebenar musuh. Dan itulah kerja syaitan. Syaitan apa dia? Bila kita semakin beriman, dia sangat sedih. Tapi bila kita buat maksiat, dia melompat. Itulah musuh. Jadi tanda-tanda ni boleh nampak tak? Boleh nampak kan? Ya Allah sebut sebelum ni, dia suka menyusahkan kita. Kadang-kadang tak nampak. Dia apa ni? Yang dalam hati lagi besar. Tak nampak. Tapi Allah bagi ni yang nampak. Tengok macam mana keadaan dia bila kita dapat berita gembira. Okey, wa in tasbiru, dan sekiranya tasbiru, kamu bersabar. Wa tattaqu, dan kamu bertakwa. La yadhurrukum, tidak akan memudaratkan kamu kaiduhum, tipu daya mereka ataupun perancangan jahat mereka.
Tipu daya yang mana ni? Syai'an. Sedikit pun. Apa saja tipu daya mereka tidak akan berjaya. Subhanallah. Tengok ayat Quran. Kan Allah kata apa? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun. Quran ni adalah syifa. Allah bagi masalah. Masalah apa ni? Orang munafik. Dengki, geram, benci pada kita kan, dan macam-macam dia rancang untuk merosakkan. Itu masalah. Tapi Allah bagi tak solusi. Macam mana cara nak hadapi itu? Apa cara dia? Subhanallah. Kita kadang-kadang orang buat jahat pada kita, solusi kita apa dia? Orang pakai bomoh kan, solusi kita apa dia? Cari bomoh lagi hebat kan, pada muka. Bomoh ini kawan ni hantar jin pada saya, hantar jin lagi besar lagi pada dia. Itu bukan cara orang beriman. Subhanallah. Kadang-kadang kita tak terfikir cara nak selesai masalah ada pada kita. Apa dia? Sabar dan takwa. Dan saya nak tanya, boleh tak kita sabar? Boleh tak kita bertakwa kalau tidak ada, kita tak menghayati ayat-ayat Allah dan kita tidak ada ilmu? Boleh tak? Semua orang yang tak sabar, antara sebab utama, dia tak ada ayat-ayat Al-Quran dalam kepalanya. Dia tidak ada hadis-hadis Nabi dalam dadanya. Macam mana nak sabar? Tak ada panduan, tak ada contoh. Boleh faham? Sebab tu ada seorang khalifah, Harun al-Rashid. Bila ada seorang hamba, pembantu dia lah bawa bekas makanan yang panas, tiba-tiba jatuh dan pecah, kena pakaian dan kaki khalifah. Dia marah. Bila marah, tak patut kan? Dalam makanan tu panas, jatuh pecah kena dia pula. Bila dia marah, pembantu rumah baca apa? Ayat yang saya baca tadi. Ciri-ciri orang bertakwa ialah, ciri-ciri orang bertakwa yang dapat syurga seluar langit dan bumi, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang suka menginfak, sentiasa menginfak hartanya ketika rahsia, dalam keadaan rahsia, dan ketika senang dan susah. Satu. Yang kedua, al-kazimin al-ghaiza, ciri-ciri orang yang layak dapat syurga boleh tahan marah. Terus khalifah tahan marah sebab ayat memandu dia. Lepas tu dia baca lagi, wal afina anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang. Terus khalifah kata, aku maafkan kamu. Sebab apa? Aku nak syurga. Bodoh aku layan perasaan marah sehingga aku terlepas syurga. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan dia kata aku merdekakan kamu. Macam mana dia boleh sabar on the spot masa tu? Dengan ayat Quran. Okey. Jadi Harun al-Rashid belajar tak tafsir? Inna Allah, sesungguhnya Allah, bima ya'malun, apa yang ya'malun mereka kerjakan, muhitun. Apa dia muhitun? Muhitun meliputi. Okey. Hujung ayat ni, apa yang kita dapat pengajaran? Ayat Quran ni dua je. Kalau tidak basyir, berita gembira, maka dia adalah nazir, amaran. Kan? Okey, ayat ni apa dia? Basyir ke nazir? Bagi orang beriman, basyir. Apa dia? Allah nak gembirakan orang beriman. Jangan takut perancangan orang munafik ke orang kafir. Jangan takut. Kenapa? Allah meliputi mereka. Ni kalau orang munafik duduk kat sini, orang kafir kat sini kan ramai. Allah kata apa? Aku meliputi mereka. Makna apa saja mereka buat dalam pengetahuan aku. Kamu jangan takut. Boleh? Begitu gembira bagi orang beriman. Dan ayat ni amar keras kepada orang munafik. Mereka tak akan terlepas sebab Allah meliputi. Boleh? Dan last kali saya nak sebut, banyak pelajar yang PM pada saya begitu masalah macam-macam. Saya nak begitu, inilah solusinya. Allah dah bagi dalam Quran solusi menghadapi apa saja masalah.
apa saja perancangan jahat musuh, dua perkara aja. Satu, sabar. Yang kedua, okey, kalau orang tanya, Ustaz, orang munafik ni dia macam-macam perancangan dia. Macam-macam usaha dia, takkan kita duduk sabar je kat rumah. Takwa je kat rumah. Selamat tak? Ha? Tak selamat. Selamat ke tak? Allah kata, la yadurrukum bila kamu sabar dan takwa. Nak kata tak selamat ke? Selamat. Cuma kita kena faham. Dalam tafsir, ahli tafsir mengatakan apa? Sabarnya beda. Apa makna sabar? Sabar dalam mentaati semua perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan semua larangan Allah. Sabar dalam menghadapi semua musibah. Sabar, sabar, sabar. Satu. Yang kedua, takwa. Takwa bila digabung dengan sabar, dalam konteks ayat ini apa dah? Takwa ialah berhati-hati dengan perancangan musuh. Maknanya bukan tak ambil tahu. Takwa tu makna berhati-hati dan ada tindakan. Macam mana nak tahu? Tengoklah. Bila kamu gembira, bila kamu tambah lagi iman, tambah lagi amal soleh, tengok keadaan dia. Suka ke tak suka? Bila tak suka, berhati-hati. Dia adalah munafik. Boleh faham? Dan kita tahu tak kisah Nabi Yusuf AS? Banyak tak ujian dia? Cuba senaraikan. Beza nak tahu masalah Nabi Yusuf dengan masalah kita, mana lebih banyak? Pertama, adik-beradik dia bukan sepupu ni, bukan dua pupu, adik-beradik kandung. Adik-beradik mak lain kan, tapi seorang tu adik-beradik kandung. Apa kejahatan adik-beradik ni? Bukan nak tampar, nak bunuh. Satu. Yang kedua, masalah Nabi Yusuf. Dicampak dalam perigi, kan? Dalam keadaan dia budak, kan? Yang ketiga, dijual sebagai hamba. Macam barang lah. Jual hamba ni macam jual barang ke? Walaupun dia adalah bakal seorang yang paling mulia, iaitu Nabi, tapi dijual macam barang, hamba. Yang keempat, tak, sebelum tu dijadikan hamba dalam istana, kan, budak suruhan. Yang kelima, digoda oleh itu pun besar ujian tu. Dalam keadaan dia muda, sedang membesar, kemudian yang menggoda pula wanita yang ada kuasa dan cantik. Dan dalam keadaan semua pintu tertutup, tingkap tertutup. Tak ada siapa yang tahu. Besar tak cabaran? Kita kalau orang ajak berzina dalam tempat yang tertutup, okey tak? Saya takut pada Allah. Okey. Apa lagi ujian dia? Masuk penjara. Dan semua masalah selesai masalah. Apa tips Nabi Yusuf AS? Bagi dalil lah, jangan cakap saja. Apa tips Nabi Yusuf dalam menghadapi semua ujian yang besar tu? Daripada dia kecil sampai dia besar, sehingga dengan tips inilah Allah angkat dia menjadi seorang Nabi dan menjadi menteri. Adik-beradik pula datang meminta sedekah. Apa tipsnya? Takut dan sabar. Ayat berapa? Ayat 90. Cuba buka. Ayat 90, surah Yusuf. Kalau cerita Yusuf, jangan cari surah Maryam. Okey. Qalu, adik-beradik mereka, bila terbongkar, dia terkejut. Dia kata, a'anta Yusuf? Adakah kamu ni Yusuf? Dalam kepala adik-beradik, Yusuf dah mati. Tiba-tiba jadi menteri. Lepas tu, qala ana Yusuf. Ya, aku adalah Yusuf. Dan ini adalah saudaraku Bunyamin. Lepas tu, Allah telah menganugerahkan. Tengok, walaupun dah dapat jawatan besar, dia tak berbangga. Ini sebab usahaku. Tak. Dia kata Allah yang menganugerahkan ke atas aku. Kemudian, innahu
man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan siapa yang bersabar, Allah tidak akan sia-siakan amalannya, pahalanya. Jadi tips Nabi Yusuf menghadapi semua masalah ujian ialah dengan dua ni, sabar, takwa. Jadi sama juga bila kita berdepan dengan musuh ke siapa-siapa sajalah, maka percayalah dengan dua ni, la yadurrukum, dia tidak akan dapat memudaratkan kita. Tak payah cari ustaz, tak payah cari tok bomo, tak payah cari senjata canggih. Lengkapkan ilmu dan tinggikan takwa dan sabar. InsyaAllah selesai masalah. Ha? Tak boleh. Orang kafir kan, ayat yang satu surah Mumtahanah itu ayat Allah cakap umum. Jangan ambil musuh aku dan musuh kamu sebagai awliya. Bila sebut musuh, termasuklah orang kafir. Sebenarnya ayat itu lebih kepada orang kafir. Sebab orang kafir ni nampak terang-terang. Ada pun orang munafik, kita tak tahu rupa dia orang Islam. Bila kita tahu dia betul-betul kafir, tapi hanya berupa Islam, barulah kita boleh jadikan dia sebagai musuh. Tapi kalau tak tahu, kita wajib jadikan dia sebagai saudara kita. Tak boleh. Siapa yang kata orang kafir baik, mana dia menyanggahi ayat surah Al-Mumtahanah. Allah kata dia musuh aku dan musuh kamu. Okey. Dah lewat malam, jadi kita tak baca buku ni. Kita jumpa lagi insya-Allah pada Isnin pagi 10.30. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران.